sangat. Okay, now saya live dekat Instagram. Tadi ada masalah sikit. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi saya dalam rancangan Sembang Kopi yang entah apa-apa ni bersama Dr. Adib. Setiap minggu, semoga ada manfaat. Saya kongsi sesuatu yang ada dalam fikiran saya. Dan kalau anda pun ada perkara nak kongsi dengan saya, boleh kongsi sama ada dalam komen atau dalam bersama DM saya. Saya selalu ingatkan rancangan saya ni rancangan kan, lebih kepada diri saya sebenarnya untuk terus mengaktifkan sel-sel otak saya supaya sentiasa terus berfikir, terus berkongsi, terus mempunyai pandangan mengenai sesuatu. Dan saya harap anda semua pun macam tu. Biasakan, sebab antara anugerah Tuhan pada kita adalah minda yang aktif. Selagi mana minda kita aktif, digunakan dengan jalan yang betul, kita sedang menggunakan anugerah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tak kisahlah siapa anda, bekerja sebagai ahli akademik ke tidak ke, di mana saja anda berada, biasakan terus berfikir. Bila dapat maklumat, kita stop kejap. Betul ke? Perlu share ke? Kan? How does this information make me feel? Bagaimana maklumat ni membuatkan saya rasa? Saya marah, saya setuju, saya gembira, saya sedih. Kongsikan perkara tu. Sebab for all we know, kita tak tahu, mungkin ada orang lain yang tertanya-tanya isu ni penting ke tidak kan. Pandangan saya macam mana? Adakah pandangan saya ni pandangan majoriti? Adakah pandangan saya betul? Pandangan saya salah? Betul, salah, apa semua tu. Yang penting kita dapat terus jadi positif, dapat bantu orang lain jadi positif. Itu tujuan saya. Waalaikumsalam Dr. Zu, admin Dr. Zu. Kalau Dr. Zu sendiri yang ada dalam akaun tu, Profesor Madya Dr. Zulaidah, kawan baik saya, mentor saya juga dalam bab-bab pengajaran dan juga buat program bersama masyarakat. Terima kasih Dr. Zu. Okey, sebelum saya kongsi apa yang saya nak kongsi, pertama sekali, sekarang ni tak lama lagi nak start sekolah, nak start semester baru di universiti. Dan sekarang juga minggu ni, bermula semalam adalah convocation sesi ke-61 untuk graduan tahun 2021. Graduan tahun 2021, dia sekarang dah tengah COVID, so hari tu dilewatkan. Sekarang berlangsung majlis convocation untuk mereka. Kenapa saya nak kongsi ni? Satunya memang saya sentiasa bangga dengan graduan-graduan Universiti Melaya. Bukan bangga sangat dari segi of course lah bangga sebab saya seorang warga UM. Tapi maksud saya bangga kerana mereka dah berjaya melepasi satu fasa hidup mereka, dan bermulalah satu lagi fasa hidup yang lebih exciting, lebih mencabar, lebih susah. Seolah-olah macam panjat gunung tu. Siapa pernah pergi Gunung Nuang akan tahu 5 km pertama tu kita panggil jalan balak. Jalan balak maksudnya untuk orang yang tak pernah hiking dah mencabar dah. Tapi jalan balak ni tak ada apa-apa. Dia batu, ada mendaki sikit, tapi tak perlulah merangkak dan sebagainya. Tapi habis di jalan balak ni 5 km, baru start mendaki yang macam hutan-hutan sikit. Jalan lagi. So hidup kita macam tu. Kita akan lalu fasa yang susah, ada exam, ada ujian dan sebagainya. Tapi dia tak akan habis. Dia akan habis fasa. Fasa tu habis, kemudian kita sambung benda lain pula. So mereka-mereka yang combo minggu ni, dia dah habis fasa belajar di universiti dan dia start fasa kedua, fasa kerja, fasa berkeluarga, fasa bersama dengan masyarakat dan sebagainya. Saya nak mention sikit sebab saya bangga dengan 2 penerima anugerah pelajaran diraja tahun ni. Dua-duanya adalah pemuda calon mahasiswa Kolej Kediaman Raja Dr. Nazrin Shah. Kolej ke-12, kolej terakhir saya sebagai pengetua. Dua-dua jadi PM semasa saya jadi pengetua kat situ lah. Menariknya juga, tak pernah lagi seingat saya tak pernah penerima anugerah ni, sebab pelajaran diraja ni memang dia bagi 2 orang, satu Bumi Putera, satu bukan Bumi Putera. Seingat saya tak pernah daripada jabatan yang sama. Tapi tahun ni dua-dua adalah daripada jabatan kejuruteraan mekanikal, Fakulti Kejuruteraan Universiti Melaya. So tahniah kepada dua-duanya, Amir dan juga Chu. Amir dan Chu, very good students, both of them. Sangat cemerlang dalam akademik, jangan ceritalah pasal akademik. Chu, siapa kenal Chu? Dia aktif tau. Orangnya memang kelakar dan sebagainya. Tapi dua-dua lah, Chu ni setiap semester bila tanya berapa result, 4 flat.
result 4 flat. Untuk buat engineering 4 flat tiap-tiap semester ni, selalunya orangnya kena rajin, macam belajar lah kerjanya. Tapi Chu ni tak macam tu. So kita orang memang bila kenal tu memang respect dia lain macam lah sikit daripada segi belajar dan sebagainya. Yang Amin ni pula memang cemerlang daripada awal lah, daripada sekolah, daripada Fasum, kat college, dekat fakulti, macam-macam dia join. Dia ni antara orang yang kalau kira dia punya markah co-curriculum tu yang paling tinggi lah. Palapis semua dia join, fakulti, persatuan semua dia join, college dia join, semua benda dia join. Tak ada benda dia tak join. Sacral pun dia join. So tahniah kepada kedua-duanya. Saya harap anda berdua teruskan kecemerlangan ini di mana juga anda berada. Ya, Encik Danesh pun ada komen, LPU termuda presiden saya. Ya, dia nak mention dia nak saya mention juga dalam rancangan saya ni. Kacau lah Encik Danesh. Encik Danesh Raj Nagarajan, siapa tak kenal, ahli lembaga pengarah Universiti Malaya yang termuda dalam sejarah Universiti Malaya. Kalau nak kira sejarah universiti daripada Singapura, dah lebih 100 berapa tahun? 100 banyak tahun. So yang termuda, umur 25 tahun masa tu, sekarang dia 26. Juga merupakan presiden saya semasa saya menjadi pengetua di Kolej Kediaman kedua masa tu, Kolej kedua Universiti Malaya. Beliau Danesh jadi presiden saya dan sekarang merupakan ahli lembaga pengarah universiti. Tahniah. Memang hebat-hebat. Bukan saya nak cakap saya hebat. Nak cakap pelajar UM yang hebat. Kenapa mereka ni hebat? Environment UM. UM ni dia lain benda yang lain. Siapa yang masuk tahulah. Siapa yang tahulah. Nak masuk susah, nak keluar lagi susah. Tapi once kita dapat tangkap dia punya rentak kecemerlangan tu, saya pasti siapa yang rajin, kuat usaha, dia dapat benda tu. Dan suka juga sementara saya masih ingat lagi ni, ada masa lagi pun, jangan risau. Suka saya nak ingatkan kepada mereka yang masih belajar dan sebagainya, jangan sesekali menganggap menerima anugerah pelajaran diraja itu satu-satunya benchmark atau tanda aras kecemerlangan yang terbaik dan sebagainya. Kerana anda boleh jadi terbaik dalam banyak perkara, sukan, akademik, kerja-kerja masyarakat, sebagainya. Tak semestinya dapat anugerah tu baru tanda anda cemerlang. Banyak lagi. Yang penting, kita sentiasa ada budaya nak jadi cemerlang. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Jangan lupa anugerah pelajaran diraja ni, setiap tahun yang graduate dalam 3,000-4,000 orang, yang dapat 2 orang je. Kan? Dapat 2 orang. Lebih kurang macam main loteri kan ni. Susah nak dapat. Kalau kita ada 100 orang yang cemerlang, kita nak pilih 2 juga. Betul? So, tapi yang lebih penting adalah bukan title tu. Tapi adalah budaya dalam hidup kita. Kita dah kerja, umur 30-an, umur 40-an. Saya sendiri nak masuk 50-an. Adakah budaya kerja yang cemerlang tu masih ada ke tak? Cemerlang dalam keluarga, cemerlang kawan-kawan, cemerlang dalam kerja, rakan sekerja dan sebagainya. Ada lagi tak benda tu? Itu lebih penting. So itulah saya selalu juga ingatkan, sebab saya suka juga ingatkan student yang saya juga alumni UM, juga penerima anugerah pelajaran diraja tahun 2001 dulu, zaman Tok Kak Duk dulu. Some student memang banyak tanya saya macam mana Dr. Adik study dan sebagainya, macam mana boleh dapat EPD. Saya kongsi, bukan saya tak kongsi, tapi saya suka juga kongsi yang anugerah tu dia bonus. Dia bonus. Yang lebih penting adalah adakah dalam diri kita ni dah tertanam belum sifat-sifat nak jadi cemerlang tu. Kalau tak tahu, tanya. Kalau dapat maklumat, kita semak dulu. Kalau pergi kelas, adakah cukup dengan datang kelas contohnya. Adakah kita dah buat hubungan baik dengan pensyarah ke belum. Benda-benda macam tu. Pada saya tu, ciri-ciri orang yang cemerlang tu, kita kena ada. Dapat tak dapat tu perkara kedua. Dapat ketidakanugerah APD, jadi Dean's List, tu perkara kedua. Tapi yang lebih penting, usaha. Kita dah nak ke belum? Nak dulu. Dah nak, kita usaha pula. Kan? Itu lebih penting. Dapat tak dapat tu Tuhan dah tentukan. Tapi insyaAllah, saya pun selalu pesan juga dalam perkongsian saya, Tuhan ni adil. Kita pegang tu je. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. InsyaAllah ada bendanya untuk kita. Ada bahagian dia. Yang penting, usaha. Because if you do nothing,
you get nothing. You do something, you get something lah, of course lah. If you do nothing, you get nothing. Faham Saya guna bahasa orang kampung saya. You tak buat apa-apa, you tak dapat apa-apa. You tak buat apa-apa, you tak dapat apa-apa. Nampak je senang kan? Tak buat apa-apa, memanglah tak dapat apa-apa. Kau nak apa? Banyak sangat fikir masalah. Macam mana nak buat je? Macam mana nak buat? Memanglah tak dapat. Sebab kita tengah fikir kan? Fikir dapat apa? Penat dapat lah. Okay. Itu juga antara angle yang saya nak kongsi malam ni berkaitan topik yang saya nak kongsi. Berkaitan memikir. Banyak sangat fikir kita ni selalunya. Buatnya belum. Fikir banyak. Memanglah tak dapat apa. Sebab kita buat benda dalam ni. Penat sebagainya. Satu haful tak jadi. Okay, sebelum saya terlupa juga, seperti biasa rancangan malam ni dibawa oleh Gigi Coffee. Saya harap Gigi Coffee perasan saya selalu promote Gigi Coffee. Kopi dia sedap dan dia affordable. Saya bukanlah nak cakap minum lah benda ni hari-hari. Saya pun tak minum hari-hari. Tapi kopi dia sedap dan affordable berbanding dengan kopi cap lain lah. Kopi cap lain. Dan juga dibawa oleh lebih penting sponsor saya malam ni. Sponsor rancangan live Instagram ada sponsor dia main-main. Ayam gunting Uncle Best. Tapi cawangan yang satu je, cawangan special. Cawangan dekat Taman Kantan Permai kot. Sponsor saya malam ni ayam gunting. So kalau suka makan ayam gunting, boleh berkenal ayam gunting. Tapi version Uncle Best, cawangan Taman Kantan Permai di Kajang. Okay. Dah cukup promosi saya malam ni. Kopi pun dah habis. Ayam dah masuk perut dah. Kopi pun dah habis. Tak apalah. Okay. Kalau perasan saya pakai baju sama macam minggu lepas Sama Saya pun tak ingat. Tapi saya ingat dia warna pink minggu lepas. Tapi saya tak ingat baju tu sama ke tidak. Dr. Zu ada mention nak ilmu tu ada adabnya, santuni. Bila kita nak ilmu, kita terlukai dengan ikhlas tadi. Betul kan? Sangat betul Dr. Zu. Saya tak pernah sangkal apa yang Dr. Zu kongsikan. Dr. Zu ni bekas cikgu bekas cikgu. Antara orang yang saya respect. Saya respect kalau orang masuk universiti belajar, sambung belajar bila dia dah kerja. Saya sangat respect sebab saya sendiri tak ada pengalaman tu. Saya kerja sekejap lah 6 bulan dan then masuk Universiti Malaya jadi bersalah. Tapi untuk orang yang lebih kerja lebih lama, kemudian disambung belajar semata-mata untuk jadi masalah dan mengembangkan ilmu tu, saya sangat respect lah. Dr. Zulaidah ni antara orang yang sedemikian lah. Sedemikian. Jadi saya sangat hargai lah persahabatan saya dengan dia ni. Okay, anyway, apa yang saya nak kongsi malam ni, berkenaan memikir tadi tu. Sebab dalam kita cakap pasal kejayaan, berjaya tak berjaya ni mesti berkait tentang buat sesuatu. Betul tak? Dia buat sesuatu. Dan buat sesuatu berhasil, dan berhasil itu ialah level tertentu lah. Sama ada kalau belajar tu mungkin dapat kelas pertama atau dapat CGPA yang kita nak, dapat banggakan mak ayah. Kalau berniaga mungkin dapat profit margin yang kita target untuk tahun ni contohnya. Kalau kerja dengan orang makan gaji mungkin naik pangkat dan sebagainya. Tak kisahlah. Kayu ukur kejayaan tu hari tu saya dah mention masing-masing, tapi kena ada. Itu yang orang kadang terlepas fikir tu. Berjaya, dia cakap berjaya. Padahal dia tak define lagi apa istilah kejayaan tu. Saya biasa-biasa je tadi. Dr. Zu ni memang rendah diri. But anyway, apa-apa pun, thank you for joining Dr. Zu. Your rancangan pun menarik. Teruskan usaha kita sama-sama untuk bersama dengan masyarakat lah. Tak kisahlah berapa orang tengok, kita kena on. Janji tetap jalan. Janji jalan. Okay, so berkaitan kejayaan tadi. Okay, saya nak balik pada topik saya. Kita ni, yang saya perhati, setakat pengalaman saya dengan pelajar-pelajar, dan juga diri saya sendirilah. Yang jadi batu penghalang utama ialah kadang-kadang benda tu tak buat lagi pun. Okay, baiklah, saya ada, katalah kita dah define kejayaan tu apa. Okay, tahun ni aku nak kurus, aku nak kurang 10 kilo contohnya. Okay, fine, bagus. Dah ada target, definisi jelas. Tapi jadi masalah pertama, kadang-kadang kita stuck kat situ. Aku nak buat apa macam mana Mana nak start Nak diet dulu ke? Nak exercise dulu ke? Semua kat dalam ni. Diet dulu ke? Exercise dulu ke? Exercise tak larat lah. Kasut pun belum beli. Kasut tak ada. Nak jogging je mana?
Kasut dulu dia fikir. Tapi fikir dalam ni. Aku tak ada baju lah. Macam mana aku nak exercise tak ada baju ni? Aku tengok kat social media orang kalau exercise badan cantik-cantik, baju ketat-ketat. Aku tak ada lah baju ketat-ketat kan. Baju dulu dia fikir. Lepas tu seluar. Nak pakai seluar apa kan? Bontot aku besar kan. Alah, malu lah, segan nak jogging-jogging lah. Aku jaga makan dulu lah. Tak kisahlah jaga makan ke exercise. Kat sini dulu. Kat otak dulu. Dia dah stres lah. Mana nak start? Alamak, tak tahu lah nak buat apa lah. Dalam dia fikir tu dia makan lagi. Makan meruku. Kan? Sedar-sedar tinggal separuh. Siapa ada pengalaman ni? Makan keripik pisang. Keripik pisang paling masalah sekali. Keripik pisang? Tahu kan keripik pisang? Yang masin tu. Dia halus-halus, digoreng kan. Kalau dapat pada kampung saya, memang tak tengok. Tak perasan lah orang lalu belakang yang tak nampak lah. Kalau tengok Netflix tu kan. Kak. Tahu-tahu. Dah setengah-setengah. Kan? Netflix banyak lagi. Series tak habis ni. Kan? Episod seterusnya alamak ada cliffhanger. Dia suruh tengok episod kedua ni. Okay, tet. Next episode kan. Netflix yang pandai kan. Perasan tak? Especially cerita yang Netflix sendiri buat. Tiap-tiap episod ujung dia tu mesti ada sesuatu yang kata aku nak kena tahu ni. Tengok kan. Pandai Netflix ni. Apa-apa pun Dr. Z cakap Taufik nak kurus, kalah lah saya. Kita kena ikut Taufik yang semasa Dr. Zu kan. So orang nak kurus, so saya bagilah Taufik nak kurus. Okay, Taufik keripik tadi. Masalah di keripik. Kita salahkan keripik kan. Hidup zaman sekarang kena salahkan something. So kita salahkan keripik. Tak apa. Tu kemudian nak cakap banyak benda masalah ni tak start lagi pun. Kita dalam kepala. Kita dah rasa berat. Kita tak tahu nak buat apa. Of course lah tak tahu. Kita ni tak sempurna kot. Kalau kita tahu semua benda, kita bukan ada kat sini. Kalau kita dah tahu macam mana nak hidup sihat, kita tak gemuk lah. Faham tak? Saya pun sendiri kadang struggle. Ada orang nampak saya jogging tiap-tiap hari apa semua. Pada siapa yang nak kenal saya dan sebagainya, berat saya lebih kurang sama je. Kadang-kadang dia terlebih sikit. Tahun lepas banyak lebih daripada kurang. Banyak lebih. Dan saya tak pernah capai berat badan masa saya student dulu lah. Bukanlah nak cakap tu berat badan yang ideal. Itu pun agak kurus lah. Tapi nak cakap dekat-dekat situ pun tak ada. Saya tak pernah sampai 50 kilo pun. Tapi Alhamdulillah masih range normal lah. Tahu kan range normal berat badan kita macam mana? Kalau tak tahu Google lah. Janganlah malas sangat kan. Ideal weight for me. Dia akan tanya berapa tinggi kita. Dia akan tanya berapa berat kita. Dia akan cakap ideal weight kita berapa. Okay. Nak cakap ni lah. Banyak benda yang kita rasa berat sangat. Sebab apa? Sebab kita tak buat pun. Kita tak start pun. Semua ada dalam sini. Itu masalah dia. Cuba fikir, cuba renungkan. Betul ke tidak apa yang saya cakap ni? Tak kisahlah benda tu. Saya bagi contoh nak kurus tadi. Kebetulan tu azam yang tipikal. Azam yang biasa untuk ramai orang. Termasuklah saya sendiri. Tiap-tiap tahun azam nak kurus. Adalah kurus 2 kilo masa bulan puasa. Raya pertama naik balik 2 kilo. Biasa tu. Tapi jangan risau. Point dia ialah start dulu. Start dulu dan buat satu-satu. Ni tip saya yang saya nak bagi malam ni. Buat satu-satu. Start dulu, buat satu-satu. Itu je 2 langkah untuk anda pergi ke mana-mana. Definisi kejayaan yang kita semua dah istilahkan lah. Dah jelaskan. Kita nak apa tahun ni, kita nak apa bulan ni, kita nak apa minggu ni. Okay, dah jelas. Very good. So, the next step ialah start je. Bukan buat start dulu. Buat satu-satu. Start dulu, buat satu-satu. Nak buat apa dah tadi, tak tahu dia. Tak tahu tu lah kita settlekan. Pergi Google. Pergi tanya orang. Kenapa saya terfikir benda ni? Sebab hari apa itu ada seorang student saya jumpa saya. Academic advisor saya lah. Academic advisor, sorry. Pelajar di bawah group saya lah. Macam mentor-mentee macam tu. Dia tanya berkaitan internship, berkaitan kerja, berkaitan interview kerja. Saya bolehlah jawab. Bukan saya nak kata saya tak boleh jawab. Apa yang saya nak cuba sampaikan ialah ramai di antara kita, student kita dan kita sendiri kadang-kadang masalah dia bukan kita tak tahu.
Bila kita tak tahu, selalu kita tahu dah nak kat mana nak cari tu. Tapi on the outset, sebelum bermulanya pun, kita dah banyak sangat bercampur bau kat sini. Kat sini pun campur-campur. Orang kata nak minta kerja, kena ada pengalaman. Masih intern tu lah pengalaman paling bagus untuk minta kerja. So kalau intern kita sama dengan minta kerja tu nanti, cantik lah, senang kita dapat kerja tu. Tapi kerja pula nak kerja apa? Ya, aku tak tahu lagi lah nak kerja apa. So aku nak intern kat mana pula? Intern pula, ni dah siang depan ni nak kena apply intern. Dia macam-macam campur-campur. Okay. So saya nak cakap contoh jawapan saya pada student tu tadi. Betul. Pengalaman kerja semasa intern. Intern ni latihan industri lah. Pada beberapa kursus, latihan industri ni adalah perkara yang wajib. Dia berkait dengan kelebihan masa kita interview kerja, betul. Tapi yang betul juga ialah tak ada siapa boleh cakap kerjaya mana adalah masa depan anda. Itu kerja Tuhan. Tuhan yang susun. Dah tertulis pun kat Lauh Mahfuz. Tapi kita tak tahu. Itu trik dia. Kita tak tahu. Apa yang kita tahu ialah kita kena usaha sungguh-sungguh di depan mata kita. Bersyukur dengan apa yang ada. Terima apa yang ada. Dan antara kaedah yang mungkin saya boleh kongsi untuk bersyukur dengan apa yang ada ni, kita settle lah pun depan mata kita ni. Buat sungguh-sungguh. Kita baru tahun ketiga pengajian contohnya. Siang depan ni nak intern. Yes, betul. Baru habis exam. Alhamdulillah, syukur dengan apa yang result kita dapat. Ready untuk siang depan ni pula. Usaha. Apa nak jadi masa intern, kat mana kita intern, interview kita kat mana, macam mana kita dapat kerja dan sebagainya. Itu perkara kedua. Dia akan datang. Jangan risau. Benda yang akan datang ni kita jangan risau. Saya dah pernah bagi tip dulu. Benda tu memang datang. Future ni memang akan datang. So jangan risau. Jangan risau. Sebab dia tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Jadi kenapa kita nak risau? Ni agak kontroversi sikit lah. Tapi saya cuba cetuskan sikit pandangan saya supaya anda semua boleh fikir. Cuba fikirkan dan cuba serapkan dalam, integratekan dalam kehidupan. Kalau dia membantu, boleh lah. Sebab dia sangat bantu untuk saya. Benda tu memang datang. So jangan risau. So nak buat apa lagi? So jangan risau lah. Kita fokus kerja sekarang. Nampak tak? Sebab banyak benda kita stuck ke dalam kepala kita ni. Banyak sangat benda nak buat. Risau pasal masa depan. Kerja sekarang ni tak siap lagi. So kita kurangkan separuh. Pasal masa depan tu kita dah tak risau. So kita fokus kerja sekarang. Buat. Selalunya masalah dia sebab kita tak start pun. Kita tak start pun. Ni pun satu teguran untuk diri saya sendiri jugalah. Memang ada benda yang kita suka procrastinate kan. Kita lengah lah, nantilah lah, malas lah buat kan. Malas lah, nantilah, ajak lah. Ada masa ni. Kejap. Dan dia bila kejap-kejap ni, dia start dalam kepala tau. Dia start dalam kepala. Dan bila dia start dalam kepala, dia akan rasa berat. Benda tu lah yang jadi masalah kepada kita sebenarnya. So, solution dia ialah, jawapan dia, kalau tanya saya, tips saya untuk malam ni, buat dulu. Start dulu. Buat satu-satu. Buat satu-satu. Tak tahu nak buat apa? Itulah dia langkah pertama. Ambil tahu. Bila tak tahu, ambil tahu. Kat mana nak ambil tahu? Kita mesti tahu kat mana kita nak tahu. Mak ayah, senior, cikgu, lecturer, Google, macam-macam. WhatsApp. Ada juga orang belajar pada WhatsApp kan? Tak apalah. Tanya kat grup WhatsApp. Macam isi saya lah. Saya tak, tapi isi saya jadi ahli grup WhatsApp sekolah. Kelas anak saya. Macam-macam lah sekarang. Kadang-kadang, ini baru semalam menteri pun cakap sesi sekolahan akan ada yang selang-seli. PDPR, ada yang tak dan sebagainya. So, tanyalah dalam grup WhatsApp sekolah tu. Tanya kat cikgu. Sebab dalam grup tu ada cikgu. Tanya. Okay. So, tu langkah pertama. Buat dulu. Start dulu. Buat satu-satu. Itulah tips saya untuk start. Kurangkan at least separuh benda dalam otak kita yang kita rasa serabut sangat ni. Sebenarnya sebab kita tak buat pun. Ambil separuh ni. Buat dulu. Tak tahu. Tanya. Tanya siapa doktor? Itu kau nak tanya aku payah kan. Kita mesti tahu nak tanya siapa punya. Jangan risau. Sebab itulah adilnya Tuhan. Dia cetuskan dalam hati kita. Kita tahu nak tanya siapa. Kalau tanya tak tahu payah kan. Main phone tahu pula kan. Sorry lah. Kadang-kadang siapa kenal dengan saya, kadang saya cakap macam ni. Saya bagi lepas je.
Sebab kadang yang kita perlukan dalam hidup benda-benda macam tu kena sentap sikit, trigger sikit, baru fikir kan. Macam tu lah. So pada siapa-siapa yang nak sesi counselling sentap-sentap ni, boleh jumpa dengan saya, boleh book appointment. Saya tak ada PA, boleh book terus dengan saya. Siap lah. Sebab hidup ni senang je, yang nyusahkan ni otak kita je. Separuh betul kat sini sebab kita banyak sangat fikir. Tak buat pun, fikir banyak sangat. Cuba buat kan. Okey, dah 9.27. Saya punya mission untuk season kedua ni memang 9.30 je. Saya tak nak ambil masa banyak sangat. Banyak masa orang dan banyak masa saya. Kita let's do it. Kita buat je, jangan fikir banyak sangat. Macam tips saya pada malam ni, buat start dulu, buat satu-satu. Itu je. Okay. So tips sihat yang kalau saya nak share juga malam ni berkaitan pemakanan. Kenapa saya bagi tip kadang-kadang tak bersusun dan sebagainya, sebab benda ni live session yang percuma. Jadi boleh follow, boleh ikut, tapi dia tak ada susunan. Kalau untuk yang betul-betul diformulatekan khas untuk anda, boleh contact saya Fit and Tepi lah. Kita boleh bincang macam mana nak buat. Hidup sihat, weight loss, kuruskan badan dan sebagainya. Saya tak jadikan benda tu bisnes, tapi untuk kuruskan badan dan sebagainya, dia sebenarnya sangat spesifik. Lain orang, lain cara dia. Sebab dia berkait dengan gaya hidup sebenarnya. Kalau kita tak sihat, maksudnya ada gaya hidup kita yang tak sihat. Dan gaya hidup seseorang tu tak sama dengan orang lain. Jadi, kalau untuk yang spesifik untuk anda, boleh contact saya PM Tepi lah. Kita boleh bincang macam mana. Tapi untuk tip in general, malam ni saya nak share. Mungkin saya dah kongsi tapi saya tak ingat saya dah kongsi belum. Dan saya guna tak term yang sama. Istilah yang saya nak guna ialah tak ada makanan jahat, makanan baik. Makanan sihat, makanan tak sihat. Tak ada. Tak ada. Kalau tak percaya dan tak terima pandangan saya, boleh research dan buat pandangan sendirilah. Tak ada masalah. Tapi pandangan saya mengatakan tak ada istilah makanan jahat, makanan baik. Ada orang cakap berhenti makan nasi. Nak kurangkan berat badan, stop makan nasi. Tak larat stop satu hari, sikit jadi lah, dia kata kan. Nasi disalahkan. Makan dinner, jangan makan nasi contohnya. Malam jangan makan nasi. Nasi disalahkan. Nasi tak ada masalah. Siapa masalah makan nasi? Masalah engkau ni, awak ni, ialah bila kita makan nasi setengah, bukan setengah pinggan, setengah periuk kau makan, kan? Dapat kari kepala ikan, sonok sedap lagi, sedap pada mamak bini aku masak ni kan. Sayang bini ni pasal setengah pinggan, setengah periuk nasi ni kau seorang habiskan, kan? Itu jadi masalah, bukan nasi masalah, kan? So dia tak ada istilah makanan baik, makanan jahat. Sebab bila kita ada pemahaman macam tu, kita ada tendensi untuk terlebih makan benda yang kita panggil baik ni lah. Baik. Pisang ni buah bagus pisang kan. Aku bedal pisang setengah guni kan. Itu pisang buah. Itu tak masuk lagi pisang goreng kan. Pisang goreng ni sekeping tu. Pisang ni kalau bila pisang goreng kita potong 3, potong 2, potong 3, ada potong 4. Nipis pisang jadi kan. Dah macam keripik pisang aku tengok kan. Tapi dia jual goreng pisang ni, celup tepung ni goreng. So satu keripik pisang, satu goreng pisang. Sorry, saya orang Johor, saya panggil goreng pisang. Kisah apa saya. Dia salah untuk budak yang belum ambil SPM, goreng pisang salah. Dia pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng. Tapi tak kisahlah, saya orang tua, kisah apa saya nak cakap goreng pisang. Satu goreng pisang 130 kalori macam tu. Bayangkan siapa pun dah cukup makan goreng pisang satu. Mana ada? Penipu kan, penipu besar cakap makan goreng pisang, saya makan satu je doktor. Alah, takkan tak boleh makan goreng pisang satu? Penipu. Bukan tak boleh makan. Masalahnya tak ada orang makan goreng pisang cuma satu. Silap sepinggan tu dia punya seorang. Kan? Kalau dah satu 130 kalori lebih kurang. Kalau dalam sepinggan berapa potong? Kau DM Dr. Zul ajar BM pula kat saya. Pisang goreng, betul lah tu. Yang betul pisang goreng, bukan goreng pisang. Tapi yang masalah yang dengan pisang ni ialah bila kita ada pemahaman makanan baik, makanan jahat, kita ada tendensi untuk melebihkan makanan tu. Kita kata pisang bagus, kita makan banyak pisang. Pisang yang buah saja pun
satu biji dalam 100 kalori juga, lebih kurang lah. Kalau dah makan setengah guni, berapa? Oh ni bagus pisang ni, aku makan lagi lah. Aku tak nak makan nasi lah, aku makan pisang. Kan? Ada tak? Oh tak cukup ni, aku dah tak makan nasi sepinggan kan. Boleh lah aku makan pisang 4-5 biji. Kan? Pisang pula senang nak dapat. Saya tak nak komen isu murah mahal. Itu isu kedua. Mudah nak dapat. Pisang antara jenis buah yang mudah nak dapat. So kalau kita dah makan 4 pisang, contohnya 4 pisang dah berapa kalori? Dalam 4 atau 500 kalori kan. Okey lah, lebih kurang macam makan nasi kan. Tapi berapa lama kita kenyang makan pisang? Nampak tak? So kalau kita makan nasi, lauk ayam, sayur dan sebagainya, boleh kenyang lah sampai ke meal yang seterusnya. Tapi kalau makan pisang, silap-silap 1 jam lepas tu dah nak makan lagi. Nampak tak? Kalori dia sama je macam makan nasi tadi. So dah jadi masalah kat situ. Betul, pisang ni baik, ada zat, ada macam-macam lah, nutrien, potasium dan sebagainya. Pisang pun radioaktif. Ini fakta menarik, radioaktif. Dia ada isotop potasium kot, saya ingat pun dia radioaktif. Tapi jangan risau, dia tak bahaya. Tapi kalau dah banyak, dan dia pula dikira jadi calorie dense, dia calorie pack dengan kalori, jadi masalah. Itu je masalah dia. So makanan tak ada yang baik, tak ada yang jahat. Orang kata, oh makanan ni bahaya, banyak kalori, aku minum air lah. Tahu tak kita ada condition bila kita terlebih minum air, bahasa Melayu dia kita mabuk air. Bahaya. Dan jumlah yang mau mabuk yang kita tak banyak, dalam berapa liter? 3 liter. Bukan 3 liter, 3 liter tak. 8 liter kot. Saya pernah dengar cerita kawan saya. Social media kan. Kita dengar kawan. 8 liter. Dia jadi macam pening tau. Hypernatremia. Hypernatremia kot nama dia, saya tak ingat. Sebab bila kita minum air banyak dalam badan kita, dalam salur darah kita, osmosis dia apa benda tu, dia jadi tak balance. Jadi air masuk dalam sel badan kita dan buatkan masalah. So minum air pun jadi masalah tau. Just because air tak ada kalori, air tu bagus, air kosong, kata air kosong ni bagus, apa pokok kan, berliter-liter. Jangan kan. Jangan. So maksud saya, abaikan pemahaman tentang makanan baik, makanan tak baik. Dia tak ada. Yang jadi masalah adalah gaya pemakanan kita. Sebab tu hari tu bila tak saya cakap nak makan aiskrim, makanlah. Tapi janganlah satu tub kau seorang bedal tengok satu siri episod Netflix kan. Episod Netflix dalam 30-40 minit, 1 jam, macam tu lah kan. Tengok-tengok, dah habis satu tub lah doktor. Sedap lah tu, saya tak sedap tak saya makan kan. Yang salah bukan aiskrimnya, yang salah bukan company aiskrimnya, yang salah gaya pemakanan kita tu. Itu yang masalah. Dan di mana kita letakkan makanan tu dalam hidup kita. Dan alang-alang saya mention Netflix ni. Netflix selalunya kita tengok atau kita tonton bila kita nak berehat. Berehat bukan dengan makanan. Itu satu tip lagi lah. Malam ni saya bagi 2 tip lah. Tamak sikit lah sebab saya happy sikit hari ni. Happy sebab apa? Entah, saya pun tak ingat saya happy sebab apa. Adalah, tapi saya rasa hari ni macam terlebih positif sikit. So saya share 2 tip. Tak ada makanan baik, tak ada makanan jahat. Satu tip pertama. Tip kedua, yang jadi masalah adalah gaya pemakanan kita. Iaitu kita terkaitkan benda yang tak patut dikaitkan. Bila kita rehat, kena rehat. Kita rasa kita nak rehat dengan tengok Netflix. Tengoklah Netflix. Yang kau pergi makan aiskrim tu kenapa? Kan? Ada sebungkus Maluku kat sebelah. Ngap. Kenapa dia buat macam tu jahatnya dia. Ngap. Siapa yang bunuh orang tu Ngap. Tak berhenti. Kata nak tengok Netflix, kau ngap-ngap. Mulut kau buat apa? Tu yang salah tu. Bukan makanan tu jahat, bukan Maluku tu jahat, aiskrim tu jahat. Tak. Gaya kita. Dan kita salah letak tempat benda-benda ni. Makanan tempat dia time makan. Kita tengok Netflix, tengok internet untuk rehat. Kalau untuk rehat lah. Kalau untuk kerja contohnya. Kerja lah. Dah sambil kerja tak.
Salah. Kerja, makan. Bila kita combine nanti jadi masalah tu. Okay, so tu 2 tips saya untuk pemakanan sihat supaya pada siapa yang dah betul teruskan, pada siapa yang masih belum betul tambah baik sikit gaya pemakanan, gaya hidup kita. Sebab kalau hidup kita tak sihat, ada something wrong dengan gaya kita. Bukan hidup tu yang tak sihat, bukan makanan tak sihat, bukan environment yang tak sihat. Mungkinlah, mungkin. Tapi yang lebih penting, sebab benda ni di bawah kawalan kita, gaya kita tu yang tak sihat. Gaya kita yang tak sihat. Bukan gaya kita yang jahat. Tak ada istilah jahat, buruk, baik. Tak ada. Dia sihat tak sihat. Sebab dia ada kesan. Itu je. So, gaya kita yang tak sihat. Gaya. Sebab gaya ni boleh berubah. Tak ada siapa kata gaya tu betul, gaya tu salah kan. So, betulkan gaya anda. So, sihatkan gaya. Atau amalan kita. Amalan kita kena dengar. Kita punya betul pada Dr. Zul. Dr. Zul daripada Fakulti Pendidikan, cikgu. So, cikgu cakap kena dengar. Amalan tu, amalan. Tabiat. Niat, bukan tabiat. Okey, baik. Itu saja pada saya. 9.38. Esok pun hari Isnin. Permulaan minggu. Kerja untuk semua orang. So, have a good night of sleep. Pastikan anda dapat 7 jam tidur. Itu pun tips sihat saya yang sebelum ni saya ada kongsi. Pastikan anda cukup rehat supaya kita dapat teruskan hari esok dengan lebih positif. Sebab hidup ni adil, dia cycle. Benda yang cycle ni kita kena prepare untuk cycle seterusnya. Dia berpusing. So untuk hari esok, start malam ni. Tidur awal, cukupkan 7 jam. Esok kita grind, kita hustle, kita do your best for yourself and for those around you. Okay. Saya mungkin nak buat satu lagi produk untuk channel saya, tapi tu tengoklah jadi kita edit kan. Tapi apa-apa pun, terima kasih kepada semua yang join. Sekali lagi tahniah kepada yang combo tahun ni. Tahniah kepada 2 bekas pelajar dan PM saya, Amir dan Chu, dapat anugerah pelajaran diraja. Oh, dan juga mentor saya, sifu saya, Profesor Ng Kuan Hung, dianugerahkan Profesor Emeritus tahun ni. Tahun ni ada 3 kot penerima Profesor Emeritus. Salah seorangnya Profesor Ng Kuan Hung. Sifu saya, mengajar saya pada undergrad dan sekarang jadi colleague dan mentor saya. Tahniah. Again, Assalamualaikum. Selamat malam. Stay safe, stay healthy. We still living with COVID. Jangan jauhkan COVID. Oh, official Afiq Ikhwan pun join. Alamak, segan lah dengan Afiq. Afiq YDP KMUM. Masa saya pengetua selalu juga kita jumpa bola tukar-tukar fikiran. Tapi apa-apa pun, all the best untuk semua, termasuklah siapa yang join, siapa tak join, siapa tengok masa live, siapa tengok masa rakaman. All the best to you. Do your best for everyone around us lah, untuk semua orang di sekeliling kita. Baik. Assalamualaikum dan selamat malam. Belum lagi. Not yet. End podcast. Okay. Only for end video.